Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dikasihi pengurusi masjid, yang dikasihi jawatan kuasa, Tuan Imam dan ahli jemaah sekalian. Alhamdulillah, sekedar yang diizin Allah, saya cuba untuk bermuzakarah dengan tuan-tuan dengan sempena peristiwa Isra' dan Mi'raj. Walaupun saya fikir masjid ini sudah mengadakan program yang sedemikian, dan walaupun hadirin dan hadirat pernah mendengar, ya, atau tak pakai ini saja, dua. Hadirin dan hadirat pernah mendengar berkali-kali tentang peristiwa ini, tapi saya fikir tidaklah menjadi halangan untuk sama-sama kita mengingat semula pelajaran ataupun kuliah yang disampaikan oleh ustaz-ustaz atau tuan-tuan guru kita yang terdahulu. Hadirin terhormat, seperti mana yang sama-sama kita maklum bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj, yaitu utamanya Mi'raj Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam, mempunyai suatu signifikannya yang tak dapat kita bayangkan untuk manfaat kita dan semesta alam ini. Maka seperti mana yang kita sesama maklum, perkara penting daripada Mi'raj itu ialah kita mendapat faedah solat yang kita laksanakan sekarang. Keduanya, daripada pengalaman yang dialami oleh Rasul Karim, yang baginda Rasulullah SAW melihat berbagai-bagai pengalaman, menempuh berbagai-bagai pengalaman dalam perjalanan itu, perjalanan Isra' itu adalah suatu pengajaran kepada kita, sebagai suatu peringatan kepada kita, malah mungkin sebagai suatu amaran kepada kita. Jadi pada malam ini kita cuba melihat dua aspek daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, yaitu solat dan pembinaan tamadun manusia. Hadirin terhormat, solat disebut, dan ini semua kita maklum secara ulangan, sebagai tiang agama.
Kemudian satu perkara lain yang juga sama-sama kita maklum ialah solat itu adalah sebagai pencegah kepada maksiat, fahsya dan mungkar. Jadi hadirin terhormat, apabila manusia itu dapat menunaikan solat, maka ia mempunyai peranan besar untuk memakmurkan bumi ini dengan solat itu. Dalam arti kata, di dalam solat bermula daripada takbiratul ihram sampai kepada salam, ini mempunyai kaitan dengan pembinaan masyarakat dan tamadun manusia, di mana yang mana kehidupan semesta alam ini mestilah berpaksikan kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita lihat semua tamadun yang dibina oleh Rasul alaihi wassalam adalah tamadun yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Justru hadirin terhormat, kita pergi lagi kepada satu konsep, yaitu konsep rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah untuk memberi rahmat kepada semesta alam, rahmat kepada manusia, rahmat kepada environment, hatta kepada jin juga. Jadi kaitannya dengan membina solat dengan pembinaan tamadun adalah cukup berkait. Dalam peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW itu, baginda telah ditunjukkan mengenai dunia yang jahat yang dilambangkan dengan seorang tua, dunia yang negatif, ada dunia yang positif. Oleh yang demikian, solat itu mencegah daripada perlakuan dunia yang negatif, yakni perlakuan maksiat. Hadirin terhormat, saya ialah sekadar kita ulang kaji perkara ini. Kita ulang kaji bahawa kaitan solat dengan pembinaan tamadun perlu kita tangani dengan baik, kerana usaha untuk memesongkan makna solat sekarang ini di dalam pemikiran golongan liberal dan plural sudah menjalar ke dalam masyarakat Islam. Artinya, apabila solat itu sudah diberi makna yang lain dalam pemikiran postmodernism, maka pembinaan masyarakat, pembinaan tamadun sudah tidak ada. Allah Subhanahu wa taala sudah tidak besarkan. Hadirin terhormat, Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam
menerima solat, kemudian dibawa pulang kepada kita sebagai paksi untuk manusia hidup dan sebagai pasar untuk dunia ini dapat diteruskan hayatnya. Orang bukan Islam menyadari bahawa apabila umat Islam dapat mendirikan solat dengan baik, dengan benar, dengan betul, maka disitulah kekuatan dan mereka tidak akan dapat mengalahkan ummah. Oleh demikian, hadirin terhormat, sekarang sudah ada war of ideas, peperangan mengenai idea. Kalau hadirin terhormat meneliti pemikiran postmodernism, maka akan bertemu bahawa kumpulan ini mahu mengubah makna solat, mahu mengubah makna solat supaya ia dapat meruntuhkan umat Islam. Bagi golongan pemikiran pasca modernisme ini, antaranya ialah paham liberalisme dan pluralisme agama. Maknanya liberal ialah, makna liberal dalam pemikiran ini ialah solat itu boleh di dalam apa sahaja bentuk. Pemikiran ini sudah pun masuk ke dalam akal dan lubuk hati orang Islam di Indonesia, bukan hanya di kalangan orang yang tidak mahir di dalam agama Islam, tetapi sudah masuk ke dalam akal dan pemikiran dan keyakinan pensyarah-pensyarah yang mengajar subjek Islam. Hadirin terhormat, kumpulan ini menyatakan bahawa orang Islam boleh bersolat di dalam apa sahaja bentuk dan di dalam apa sahaja bahasa, walaupun orang itu mampu berbahasa Arab seperti kita di Malaysia dan di alam Melayu ini. Artinya, hadirin terhormat, inilah rancangan dia yang dirancang berpuluh-puluh tahun untuk menjahanamkan epistemologi atau istilah solat, yang bagi definisi kita solat bermula dengan takbir yang sudah tentu niatnya, mustamilahnya, dengan beberapa bacaan dan perbuatan yang diakhiri dengan, disudahi dengan salam. Tapi kumpulan ini tidak. Siapa sahaja, saya ulang semula, boleh bersolat dalam apa bentuk yang dia suka. Ini dicakap oleh pensyarah-pensyarah yang mengajar Islam di universiti agama di Indonesia. Hadirin terhormat, pergerakan ini, pergerakan liberalisme agama ini sebenarnya bukan baru di alam Melayu Indonesia dan Malaysia, tetapi ia sudah lama. Tetapi akhir-akhir ini, oleh kerana di Indonesia ada gerakan yang tersusun dengan dana yang besar, maka ia menjadi ancaman kepada kita. Hadirin hadirat terhormat, kembali kepada solat dan pembinaan tamadun. Umat Islam seperti mana yang kita maklum, menjadi bangsa
kepada keganasan musuh Islam yang jelas. Lan tardu'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan tardu'an kal yahud wal nasara, Yahudi dan Kristian. Kalau sekarang ini Kristian, Nasrani dan Kristian, Yahudi dan Kristian, dia tidak akan tidur malam, tak akan lelap hatta sehingga umat Islam mengikut agama mereka. Sebab itu kita lihat contoh seperti Asia Foundation sudah 50 tahun masuk ke Indonesia, 50 tahun dengan dana yang besar, dan sekarang seperti yang saya katakan tadi, hampir semua ataupun beratus-ratus universiti Islam di sana sudah diserap oleh pemikiran mereka. Jadi hadirin dan hadirat terhormat, rancangan mereka ini mudah sahaja, yaitu mereka tidak mau melihat Islam bangun. Seorang pemikir Islam besar, Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi rahimahullah, sudah menulis tahun 40-an mengajak umat Islam bangkit, bangun daripada tidur dan menghadapi serangan pemikiran daripada musuh Islam. Musuh Islam yang saya katakan tadi di kalangan Yahudi dan Nasrani mahu mengajak orang Islam ke agama, cara hidup, cara berfikir mereka. Kalau boleh secara fizikal, mana pergi ke gereja, pergi ke kuil Hindu dan semua. Tetapi kalau tidak pergi ke gereja atau kuil atau sinagog, itu pun tidak apa, cukup. Tetapi menerima pemikiran mereka. Sebab itu mereka bekerja keras melalui Rand Corporation dengan sekutu-sekutu dia, berusaha untuk membina apa yang mereka namakan moderate Muslim, manusia, orang Islam yang moderate. Hakikatnya moderate di situ bukan sederhana, tidak. Tetapi maksud mereka ialah supaya orang Islam menerima pemikiran liberal mereka, menerima pemikiran kufur mereka, yaitu awal sekali mereka membongkar epistemologi atau istilah yang sudah diterima, sudah diijma'kan dalam Islam, seperti mana saya katakan tadi, solat. Sebab itu tuan-tuan, kalau membaca tulisan mereka, mereka mengatakan bahawa, macam saya katakan tadi, mereka mengatakan bahawa bacalah apapun, semua itu menjadi solat. Menjadi seorang Muslim yang baik bagi mereka tidak semestinya melalui solat. Tak semesti. Maaf, tidak semestinya melalui solat seperti yang diajar dalam agama Islam. Tak semesti. Yang penting ialah mempercayai akan adanya Tuhan yang satu. Pemikiran ini sedang menjalar di dalam masyarakat kita Islam di Malaysia ini, sudah menjalar, mungkin berskala kecil. Semua itu Irsyad Manji yang terkenal baru-baru ini, hadirin terhormat, dia mendakwa dia adalah seorang Islam yang baik. Dia cinta kepada Tuhan dan dia percaya Tuhan cinta kepada dia. Ini adalah pemikiran liberal
yang nak merosakkan epistemologi atau akhlak ataupun istilah-istilah yang sudah diijma'. Bagaimana kita boleh katakan dia seorang yang baik padahal tidak solat? Malah seorang yang solat pun ditempelak oleh Allah Subhanahu wa taala sekiranya solatnya itu solat yang tidak khusyuk. Jadi hadirin hadirat, serangan pemikiran ini walaupun setengah-setengah kita tidak nampak, tetapi bahayanya cukup besar. Seperti tahun 80-an, selepas daripada revolusi Iran, Syiah Iran, masyarakat Islam Malaysia tidak begitu indah, tak begitu risau, tidak begitu mengambil kisah tentang pengaruh Syiah. Tetapi sekarang ternyata mereka mendakwa mereka sudah sejak tahun 70-an, kata 80-an, 80, 90, 2000, dalam 20 atau 30 tahun, sekitar 30 tahun mereka mendakwa mereka sudah mempunyai ratusan ribu ahli, dan mereka sudah menghantar komplain ke Hak Asasi Manusia PBB, sebab kerajaan Malaysia tidak memberi hak kepada mereka untuk beramal kepercayaan mereka. Hadirin terhormat, itu Syiah. Tetapi pemikiran liberalisme semua ini tidak nampak. Mungkin dia sembahyang seperti kita, mungkin, tapi kalau Syiah tentu dah dia akan sembahyang seperti orang-orang Syiah dengan batu dan seumpamanya lah. Tetapi pemikiran liberalisme semua agama ini ada terlalu bahaya kepada kita kerana dia mengubah epistemologi, mengubah istilah-istilah yang sudah baku di dalam Islam. Al-Quran misalnya, bagi kumpulan ini, Al-Quran bagi golongan liberal ini, Al-Quran ini adalah sebagai satu produk budaya bangsa Arab. Ini di dalam tulisan mereka, sebagai Quran sebagai produk budaya bangsa Quraisy, bangsa Arab. Padahal bagi kita Quran itu, subhanallah, sama-sama kita maklum, kitab hidayah, kitab ibadah, sebagai cahaya petunjuk dan seterusnya. Sebab itu pernah, hadirin terhormat, bagi mereka golongan ini pernah menulis di sekeping kertas kalim Allah, kemudian dicampak ke bumi dan dipijak, kerana bagi mereka tulisan berkata tidak ada apa-apa nilai. Ini pemikiran yang bahaya. Sebab itu hadirin terhormat, di Malaysia kita dapati ada beberapa orang Melayu yang menjadi promotor kepada LGBT. Sebab bagi mereka LGBT ini tidak menjadi salah, seperti mana kata Irsyad Manji, LGBT liwat tidak salah. Yang menjadi salahnya ialah apabila dipaksa pasangan itu berliwat dengan dia. Jadi inilah pemikiran liberal yang masuk ke dalam pemikiran dan lubuk hati orang Islam. Sebab itu hadirin terhormat,
satu survey rambang, tidak tepatlah kita kata secara rambang. Budak-budak muda di Kuala Lumpur melihat LGBT tidak menjadi satu benda yang memalukan, menjijikkan, tidak. Sebab pemikiran liberal ini terdedah di dalam internet, dalam tulisan dan seumpamanya. Mereka berakses dengan mudah. Maka disitulah saya katakan tadi, hadirin terhormat, as-salah, solat semayang itu seperti mana yang sama-sama kita maklum, as-salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sembahyang benar-benar. Dengan kita mendirikan sembahyang yang benar, kita insya-Allah akan menjadi dai yang benar. Dai yang benar ialah dai yang akan menyebarkan pemahaman ajaran Islam yang sebenar, ajaran Islam yang berdasarkan kepada ahli sunnah wal jamaah. Bukan ahli sunnah. Kalau bukan ahli sunnah, bukan Islam sebenar. Kerana Rasul Karim SAW dah sebut bahawa Islam yang benar ialah Islam yang ma ana alaihi wa ashabi atau kama qala Rasulullah, iaitu Islam yang saya dan sahabat-sahabat saya berada di dalamnya. Syiah menolak sahabat, bahkan mengkafirkan Sayyidina Umar. Dalam Kasyful Asrarnya Khumaini telah mengkafirkan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Kalaulah Sayyidina Umar itu kafir, siapa lagi yang beriman? Masya-Allah. Hadirin terhormat, apabila kita mendirikan solat dengan baik dan solat itu melimpah ruah ke dalam masyarakat, maka disitulah akan tertunjuk pada yang ma'ruf, benda yang baik-baik, dan akan terhindar perkara-perkara yang tidak. Sebab itu mufassirin mengatakan bahawa dalam menafsirkan ayat auzubillahi minasyaitonir rajim di mahsyar nanti, ya, auzubillahi minasyaitonir rajim, yauma tabyaddu wujuhun, putih melepak mereka di akhirat nanti ialah orang ahli sunnah wal jamaah. Kata Ibn Abbas, kata Ibn Umar, muka putih berlepak. Surah apa saya tu? Surah yauma tabyaddu wujuhun, lupa tuan. Jadi solat kita berdasarkan kepada solat yang diajar oleh Ahlussunnah wal Jamaah, bukan solat yang diajar selain daripada Ahlussunnah wal Jamaah, bukan solat yang diajar oleh pemikiran modernisme, pluralisme, liberalisme, bukan solat yang diajar oleh orang-orang Syiah. Ini kita kena jaga betul-betul, hadirin terhormat. Jadi apabila kita berjaya, macam saya katakan, hubung kait solat dengan pembinaan masyarakat, maka seperti mana pengalaman Rasulullah SAW melihat orang tua itu dunia yang jahat, yang negatif, maka kita mesti menginarkan dunia yang negatif. Ada dunia yang positif. Kita tidak boleh bohong orang, kita tidak boleh mencerca orang, kita tidak boleh mengambil harta orang dan seterusnya lah. Nah, ini dunia yang negatif. Tapi kalau bekerja kuat untuk menjadi seorang ahli yang orang kaya melalui cara yang baik, itu dunia yang positif. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dengan kekayaannya, dia sudah membeli telaga, membeli perigi untuk memberi kepada tentera-tentera pada masa itu. Jadi hadirin, oleh demikian mari kita perhatikan, memberi satu muhasabah yang serius. Setakat mana solat kita membina sahsiah pribadi kita, dan sejauh mana solat kita ini
dapat kita makmurkan masyarakat kita. Makmur masyarakat dalam makna tertegaknya benda yang ma'ruf dan terhindarnya perkara yang mungkar, tak elok dan seumpamanya. Sebab itulah hadirin terhormat, Rasulullah Karim SAW sangat-sangat mengingatkan kita tentang solat. Dan baginda menjelang wafatnya, ummati, prihatin semua baginda sallallahu alaihi wasallam, 3 kali sebutnya. Dan demikian juga mengingatkan tentang solat. Bermula dengan solat, Rasulullah SAW terima, diakhiri dengan solat. Demikian sayang dan kasihnya kepada kita, supaya dengan solat ini kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasjud waqtarib. Solat ini akan membawa kita hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan solat juga merupakan mi'raj kaum muslimin. Mi'raj kaum muslimin. Hadirin terhormat, inilah yang perlu kita muhasabah, di mana kita wajar berperanan atau wajib berperanan sebagai seorang yang solat. Wajib berperanan dalam kerangka untuk memelihara dinul Islam, untuk meneruskan usaha, untuk memelihara apa yang telah diusahakan dan dibina oleh pendahulu kita, yaitu kita membina satu masyarakat yang benar-benar berada dalam sirat al-mustaqim. Dan sekali lagi hadirin terhormat, para mufassirin kita menyebut sirat al-mustaqim adalah ahli sunnah wal jamaah. Sekarang orang tidak begitu prihatin mengenai ahli sunnah, konsep dan doktrin ahli sunnah wal jamaah. Mereka kata Islam, ya cukup Islam. Tidak. Sebab itu ulama kita hadirin terhormat, antaranya Syekh Abdul Qahir al-Baghdadi dalam Al-Farq Bainal Firaq, ataupun awal lagi daripada beliau Abul Hasan Sayyidina Abul Hasan al-Asy'ari menulis maqalat Islamiyin dan menceritakan firqah-firqah yang sesat, yang tidak menyamak, yang sesat, yang keluar dari Islam, walaupun mereka itu mendakwa Islam. Jadi hadirin terhormat, orang mendakwa Islam, ya, orang Khawarij dakwah di Islam, Khawarij. Orang Syiah mengatakan dia Islam. Orang Mujassimah dakwah Islam. Tetapi kita kena ingat, dalam pemikiran liberal sekarang hadirin terhormat, semuanya sama rata, sama benar. Syiah benar, ahli sunnah wal jamaah pun benar. Tidak. Ijma' ulama kita, Syiah terkeluar daripada Islam. Walaupun ada orang mengatakan Syiah Zaidiyah, Sayyiduna Abul Hasan sudah sebut dalam maqalat Islami, walaupun Syiah Zaidiyah. Jadi kita sangat-sangat kena memelihara akidah kita supaya jangan tergelincir daripada, terkeluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka di sinilah Rasulullah Karim sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita. Apa dikatakan? Innamal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama.
fanzuru amman ta'khuzuna dinakum atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Muslim dan beberapa lagi. Arti maknanya sesungguhnya ilmu ini adalah agama, memang benar macam saya katakan tadi. Kalau salah makna apa tu, makna solat, maka dia tak jadi solat, tak diterima oleh Allah. Solat secara dia suatu filosofian, seorang apa tu, pengamal falsafah apa abadi, parallel filosofi ya. Maka kata apa? Buatlah. Dia seorang Islam. Dia sembahyang macam mana pada semua. Secara Hindu ke, cara apa ke, ada kata. Tak apa. Tetapi kembali pada hadis Rasul Karim SAW ini, bahawa ilmu itu adalah agama. Sama juga kita. Kalau membuat kuih, kalau kita nak buat kuih loyang lah, contoh agaknya, adonannya tak kena, tak jadi kuih loyang. Atau Terengganu, apa lekor tu, popok lekor sebagai contoh. Orang Kuala Lumpur tak pandai buat, tak jadi. Kerasnya, liatnya, tak boleh makan, tak hadam dalam perut dan seumpamanya. Sebab ilmu tak habis, maka tak jadi popok lekor. Oleh yang demikian Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, perhatikan daripada mana ilmu kamu untuk kamu ambil. Kamu ambil daripada surat khabar ke? Kamu ambil daripada ahli sesat, tadakah sesat ke? Ataupun ustaz-ustaz yang mencari duit ke? Amman ta'khuzuna dinakum. Kamu tak kena tengok daripada mana agama kamu ambil, maknanya daripada mana ilmu yang itu yang kamu ambil. Sangat-sangat kita kena jaga. Inilah kembali kepada epistemologi yang saya sebutkan kepada hadirin. Oleh yang demikian, wacana ataupun pemikiran kita, tak kiralah kecil atau besar, umur apa nama tu, muda atau tua, bahawa kita kena memperkukuhkan ilmu ahli sunnah wal jamaah. Wajib, tidak ada tolak ansur sebenarnya. Jadi saya ingat setakat tu lah dulu kot ada apa nak berkomunikasi, berinteraksi satu dua soalan boleh Ustaz eh? Pokoklah kalau apa nak tanya atau nak tegur kesilapan saya, silakan, boleh, tak ada masalah. Kadang-kadang kita cakap ni pun terlepas, kadang-kadang terlepas.